Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan, 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Selaku kementerian yang telah diamanahkan untuk menjamin bekalan makanan bagi keluarga Malaysia, mewakili pihak MAFI, saya menyeru kepada semua pihak, sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang, untuk kita sama-sama menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menekankan pemerkasaan pertanian dan industri makanan sebagai jaminan security dan nutrisi makanan kepada hampir 32 juta keluarga Malaysia. Seramai 12 orang ahli yang berhormat telah menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan kementerian ini sepanjang sesi perbahasan. Pertamanya, Yang Berhormat Papar, Yang Berhormat Kuala Nerus dan Yang Berhormat Kota Samarahan yang telah membangkitkan pertamanya isu hala tuju berkaitan sekuriti makanan dan keduanya sasaran sifar lapar, zero hunger. Tuan Yang Pertua, untuk sekuriti makanan, untuk maklumat Yang Berhormat Papar, Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 atau lebih dikenali sebagai DAN 2.0 telah digubal oleh kementerian dengan harapan untuk memberikan manfaat kepada semua golongan sasar, khususnya golongan petani dan juga pesawah secara menyeluruh, meliputi pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan juga teknologi. Ianya selari dengan objektif yang telah digariskan di bawah DAN 2.0, iaitu untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kualiti hidup yang lebih baik kepada pengeluar makanan. Keduanya, melalui DAN 2.0 yang menjangkaui tempoh masa 10 tahun, pelbagai strategi dan juga plan tindakan telah dirangka untuk meningkatkan hasil petani dan pesawah serta pendapatan mereka berasaskan kepada 5 teras dan juga dasar. Antaranya, fokus adalah kepada permodenan dan pertanian pintar, termasuk penggunaan mekanisasi dan juga otomasi serta aplikasi teknologi moden yang dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran golongan petani dan menyumbang kepada peningkatan hasil tanaman mereka. Tambahan lagi, golongan pesawah telah diberikan perhatian khusus dalam DAN 2.0 melalui pemerkasaan industri padi dan juga beras. Dalam hubungan ini, tumpuan akan diberikan kepada peningkatan produktiviti hasil padi melalui pengurusan penggunaan tanah dan juga air dengan lebih baik, pembangunan varieti tempatan yang berpotensi, penstrukturan semula bantuan kewangan dan peningkatan penglibatan sektor swasta di sepanjang rantaian ini. Dan keempat yang penting sekali, Dasar Agro Makanan Negara 2.0 tahun 2021 hingga tahun 2030 telah digubal oleh MAFI dengan mengambil kira isu sekuriti makanan yang meliputi daya saing dan juga kemampanan berlandaskan prinsip dan teras wawasan kemakmuran bersama 2030 WKB dan juga agenda pembangunan mampan 2030 SDG 2030 termasuk rancangan Malaysia ke-12 dan juga rancangan Malaysia ke-13 bagi kita sama-sama menjayakan transformasi dan juga permodanan sektor agro makanan. Seterusnya, manakala plan tindakan dasar sekuriti makanan negara tahun 2021 hingga tahun 2025 yang dirangka untuk memastikan kestabilan dan kemampanan sistem makanan negara kekal terjamin adalah merangkumi strategi seperti berikut. Yang pertamanya, memperluaskan adaptasi teknologi dalam sistem makanan sebagai langkah pragmatik bagi meningkatkan lagi kecekapan dan juga produktiviti sistem ini. Berteraskan
skala ekonomikal dan pertanian mampan. Keduanya, untuk memperkasakan penyelidikan dan pembangunan yang berteraskan sekuriti makanan ke arah meningkatkan lagi kapasiti pengeluaran makanan dan input pertanian seperti makanan ternakan, baka dan benih yang berkualiti secara domestik. Ketiganya, memperkasakan ketersediaan data sekuriti makanan bagi mengenal pasti dan juga memantau tahap sekuriti makanan penduduk Malaysia berdasarkan pada lokaliti. Dan keempatnya, menterjemahkan aspirasi food dengan izin food security as a shared responsibility dengan memfokuskan usaha untuk memperluaskan kolaborasi strategik yang berteraskan sekuriti makanan antara kementerian, kerajaan-kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Dan kelimanya, untuk memperkukuhkan tadbir urus merentas jabatan dan juga agensi untuk merapatkan lagi jurang dalam sistem makanan bagi meningkatkan kecekapan pemantauan sekuriti makanan negara. Seterusnya, dengan pelaksanaan serentak DAN 2.0 dan pelan tindakan yang saling melengkapi, sudah tentu sasaran sifar lapar atau zero hunger di bawah goal 2 SDG 2030 seperti yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sik, insya-Allah dapat dicapai. Minta penjelasan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Kepada Menteri. Saya nak tanya tentang apa bezanya dasar agro makanan negara dan juga plan tindakan food security, kerana kita tahu bahawa dasar agro makanan sebenarnya adalah satu dasar yang menyeluruh, di mana dasar food security adalah antara yang paling penting dalam dasar agro makanan. Jadi saya nampak sekarang ada dua plan, ya, satu dasar agro makanan, satu adalah tindakan food security. So kenapa buat dua? Kenapa tidak satu dasar supaya tidak mengelakkan kekeliruan and double? Terima kasih Yang Berhormat, saya faham minta penjelasan Menteri, ya. Sikit, Dasar, dasar agro makanan negara sikit. sebenarnya telah kita gariskan apakah langkah-langkah perlu yang patut kita buat bagi mempertingkatkan lagi pengeluaran. Sementara DSMN, Dasar Sekuriti Makanan Negara, kerana kita mahu memastikan supaya makanan mencukupi, bukan sahaja kita dapat membekalkan kepada penduduk-penduduk Malaysia, tapi kita berkeupayaan menjadi pengekspor. Tuan Di-Pertua, saya teruskan kepada perkara seterusnya. Timbalan Menteri. Pada Yang Berhormat, saya tidur Menteri. kemudian. Sikit ya. Sikit Timbalan Menteri. Pada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Timbalan Sik, Menteri tak bagi. Silakan teruskan. Yang Berhormat Tampin. Sila teruskan. Ya, boleh tu. Boleh teruskan. Teruskan. Menteri, sikit saja Menteri. Berhormat Menteri tolong Port jelaskan redundancy Yang tu. Berhormat Sik. Sebab tadi saya tanya tentang redundancy, ya. Dasar Saya agro jawab makanan tu, dengan Tuan. dasar Bahan baru, security. bahan baru dia nak teruskan juga. Bahan baru. Tak mau jawab. Isu dua. Hmm. Isu import barang makanan mahal dan juga perdagangan antarabangsa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Sik dan juga Yang Berhormat Tampin, yang telah membangkitkan pertamanya dakwaan berlakunya monopoli import dan kesan ratifikasi CPTPP dan juga UPOV 91 kepada penternak dan juga petani. Pertamanya, monopoli import menyebabkan harga makanan mahal. Dakwaan daripada Yang Berhormat Port Dickson dan juga Yang Berhormat Tampin bahawa berlaku monopoli import sehingga menyebabkan kenaikan harga barang adalah tidak tepat, kerana tujuan MAFI adalah untuk menjalankan kawalan kota import melalui approved permit ataupun AP, adalah bagi memastikan supaya bekalan makanan mencukupi dan keluaran pertanian terpilih, iaitu untuk kelapa biji tua, kobis bulat, susu cair, keratan ayam dan juga beras.
Pada masa yang sama, pelaksanaan AP juga dapat menghalang berlakunya lambakan keluaran pertanian yang terpilih di pasaran yang boleh menjejaskan daya saing dan pengeluaran petani tempatan. Untuk maklumat yang berhormat Prof. Dickson dan juga yang berhormat Tampin, tiada keperluan bagi mendapatkan AP untuk mengimport cili. Permohonan kota import dinilai dari aspek kelayakan syarikat pemohon berdasarkan daripada kriteria yang ditetapkan seperti kapasiti pengeluaran melalui bilangan kelengkapan dan juga mesin memproses yang beroperasi. Bagi memastikan objektif supaya bekalan mencukupi dan tidak berlaku lambakan, pertimbangan permohonan juga diberi kepada anggaran tahunan permintaan serta pengeluaran tempatan. Bagi kelapa tua, biji, kobis bulat, susu cair dan keratan ayam, MAFI tidak menetapkan sebarang had bilangan pemegang kota import. Pada tahun 2017, jumlah syarikat yang telah diluluskan AP bagi kobis bulat adalah 115 syarikat dan 30 syarikat untuk kelapa tua biji. Selepas itu, bagi kota import beras, kerajaan masih meneruskan dasar pengimport utama yang telah diperkenalkan sejak tahun 1974 dengan mengambil kira dasar ini adalah penting dan relevan bagi menjamin kelangsungan bekalan beras dalam negara. Bernas telah dilantik sebagai pengimport utama bagi pihak kerajaan Malaysia sehingga 10 Januari tahun 2031. Seperti yang pernah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Menteri MAFI dalam Dewan sebelum ini, keputusan kerajaan berkenaan pengimportan beras adalah dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh bagi melindungi komoditi strategik ini sebagai makanan ruji rakyat Malaysia. Untuk makluman, permohonan AP kobis bulat untuk diekspor semula adalah tidak dibenarkan. Jasin sikit. Ya, terima kasih Menteri. Ya, tadi saya mendengar penjelasan daripada Menteri mengenai Bernas dipilih sebagai pengimport utama. Jadi kenapa Bernas saja mendapat pilihan ini? Kerana kalau kita buka lebih banyak, ianya mungkin dari segi harga akan dapat lebih murah. Dan daripada itu, bagaimanakah tindakan kita kebergantungan kepada negara luar? Apa yang disebut tadi, langkah contohnya penubuhan insentif kerajaan menubuhkan lembaga padi negara. Jadi adakah penubuhan padi negara ini gagal kerana kita masih bergantung import daripada beras luar? Jadi mohon penjelasan daripada Menteri. Kasih jempol, sila Menteri. Terima kasih sahabat saya daripada Jempol yang sebenarnya banyak mempunyai pengetahuan tentang apa yang berlaku, terutamanya bagi memastikan supaya bekalan makanan kita terjamin. Pertamanya tuan-tuan dan dipertua, kita mempunyai satu sejarah hitam. Pada tahun 71, walaupun kita telah menubuhkan LPN, Lembaga Padi Negara pada ketika tersebut, tetapi pada tahun 73, kita menghadapi krisis beras dunia di mana kekurangan beras dan harga beras melambung. Maka kerajaan telah menubuhkan LPN dan memberikan LPN sebagai pengimport tunggal dan sebagai gatekeeper dan juga dengan mekanisme pengurusan bekalan beras dan juga menstabilkan harga. Dan untuk maklumat Tuan Yang Pertua, LPN telah menerima sebanyak geran daripada tahun 72 hingga tahun 1994 untuk perbelanjaan mereka adalah sebanyak 1.2 bilion ringgit pada ketika tersebut. Selepas itu, selaras dengan dasar perswastaan negara dan menjimatkan tanggungan kepada kerajaan, Bernas telah diswastakan.
Dan akhirnya Tuan Yang Ketua, banyak perkara berlaku sehingga Bernas lepas itu telah diapungkan di pasaran saham Bursa Saham Malaysia. Dan untuk maklumat yang bertanya tadi, barulah kita dapat pasti pemegang utama saham Bernas ini adalah rakyat Hong Kong. Adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyelamatkan pegangan saham ini. Maka di sinilah sebenarnya Bernas telah diarahkan untuk menyelamatkan saham Bernas tadi yang dipegang oleh Hong Kong dan dia beli. Seterusnya Bernas mempunyai satu pengalaman yang panjang dalam menguruskan pembekalan padi negara selama 30 tahun dan juga mempunyai obligasi sebanyak 10 obligasi yang telah ditetapkan. Dan Penjelasan. ada saya sebut di sini. Penjelasan Menteri. Kita satu lagi perkara yang patut kita sebutkan. Ya. Ya, sedikit saya nak mohon penjelasan daripada Menteri. Tadi Menteri Jempol tanya satu soalan yang sangat penting ya. Kerana kita tahu bahawa Bernas sebagai sole importer kepada semua beras daripada luar negara. Jadi kita biarkan Bernas import 30% beras daripada luar negara dan keputusan itu adalah satu monopoli ya, kepada memberi monopoli. Dan kita tahu bahawa monopoli itu sebenarnya tidak sihat dari segi competition. Tadi Jempol tanya isu monopoli lah. Dia pun rasa patutnya dibiarkan dengan lebih syarikat untuk mungkin akan menurunkan harga dan sebagainya. Kerana competition is good. Kerana ada persaingan barulah ada persaingan yang sihat. Jadi saya nak tanya Menteri, dengan memberi monopoli kepada Bernas ya. Kerana Bernas ini dia sekarang Saya syarikat baru nak swasta. menjawab tadi cukup Ya. cukup. Saya faham. Syarikat swasta ya. Jadi saya dah faham adakah dah, Mat. ya? Saya dah faham dah. Adakah itu sihat ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Maru. Terima kasih. Sila Menteri. Berhormat. Terima kasih Menteri. Bernas dah dilantik sebagai pengimport tunggal berdasarkan daripada bukan saja kemampuan, kepakaran dan juga selama 30 tahun sebagai pengimport yang mempunyai pengalaman dan juga semua kontak daripada pembekal-pembekal. Saya bagi satu contoh Tuan Yang Dipertua. Itu bukanlah sana. Semasa kita mula-mula menghadapi COVID-19, pada ketika tersebut negara-negara pengeluar terutamanya Thailand dan Vietnam telah menghentikan pembekalan. Maka kerajaan terpaksa mengambil tindakan untuk mengarahkan Bernas untuk membeli beras-beras tersebut dengan apa harga sekalipun yang ditanggung oleh Bernas. Kerana syarikat ini punya kemampuan. Dan untuk maklumat Tuan Dipertua, baru-baru ini Yang Berhormat Menteri telah pun mengumumkan bahawa Bernas dikendaki untuk menambah lagi stockpile kita. Sekarang kita ada stockpile kita di seluruh negara hanya sebanyak 150,000 metrik tan. Penjelasan Khidmat Kita Menteri. matlamat kita untuk tahun ini meningkatkan sehingga 200,000 metrik tan. Dan seterusnya harga ini ditanggung oleh Bernas yang berjumlah sebanyak 250 juta berasaskan daripada harga Yang Berhormat ketika Perdana ini Menteri, mohon adalah sedikit sebanyak penjelasan. USD 300. Sekarang Tuan Yang Dipertua, harga beras di pasaran dunia adalah sebanyak USD 600. Maknanya Bernas akan menanggung sebanyak 500 juta ringgit. Dari inilah sebenarnya kehebatan Bernas yang menjadi sebagai pengekspor tunggal. Saya terus kepada perkara seterusnya Tuan Profesor. Timbalan Menteri, mohon sedikit penjelasan. Daripada SIK di mana tadi? Mohon sikit dia Timbalan Menteri sebelah. Mohon sikit dulu ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dalam soal perbekalan beras ini saya nampak juga perlu diambil perhatian adalah di segi industri padi itu sendiri ya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dalam industri padi ini soal penyelidikan dan intervensi pemulihan tanah sangat penting saya nampak.
ada yang dinyatakan yang saya rujuk dalam International Rice Research Institute, didapati kita Malaysia masih belum menggotai RRI ini dalam pendanaan untuk membantu kita dari segi penyelidikan, khususnya dalam pembangunan industri padi yang kita sasarkan 80% SSL kita dalam dasar guru makanan negara. Jadi saya mohon penjelasan, adakah plan pihak kementerian untuk kita bersama menggotai International Rice Research Institute ini? Terima kasih. Timbalan Menteri, masa dah tamat. Saya beri berapa minit lagi yang nak diperlukan. Saya sebenarnya ada perkara besar yang saya nak sebutkan tentang apa yang disebut bangkitkan oleh YB Muhammad Sadiq tentang perjanjian. Tapi apa pun saya sebut, saya nak betulkan apa yang beliau sebut tadi. SSL kita sebenarnya hanya 70% saja. Jadi kita sekarang bergantung sekurang-kurang. Maksud saya ni kita nak tambah dia 80 kan dalam kita punya dasar kita. Import beras daripada luar. Saya menghormati masa Tuan Dipertua, walaupun sebenarnya saya banyak lagi yang nak jawab. Tapi saya mohon saya kalau boleh dapat jawapan bertulis. Terima kasih Tuan Dipertua. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertanian Industri Makanan.